Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafika binti Ibrahim, bernombor matrik D20191089035 dan saya akan menerangkan mengenai Perang Dingin. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, tercetus satu lagi perang yang melibatkan kuasa-kuasa besar. Perang ini dikenali sebagai Perang Dingin atau Cold War. Perang ini berlaku rentetan dari Perang Dunia Kedua yang menyaksikan kekalahan Jepun dan kebangkitan Soviet Union serta Amerika Syarikat. Selepas Perang Dunia Kedua juga, Amerika Syarikat dan Soviet Union bersaing ingin menjadi kuasa besar dunia. Walaupun semasa Perang Dunia Kedua, Soviet Union dan Amerika Syarikat bersatu menentang kuasa paksi, namun selepas tamat Perang Dunia Kedua, dua kuasa besar ini berbalah antara satu sama lain disebabkan pelbagai faktor. Dengan itu, pada tahun 1947 tercetus Perang Dingin selepas Presiden Harry Truman mengisytiharkan Perisytiharan Truman. Perang ini berlaku dari tahun 1947 dan berlarutan sehingga tahun 1991. Perbalahan ini menjadi semakin sengit selepas Soviet Union menjadi semakin agresif menyebarkan ideologi komunis. Tindakan Soviet Union ini menyebabkan Amerika Syarikat mula mengatur langkah untuk melindungi negara daripada ancaman komunis. Perang ini agak berbeza dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kerana perang ini tidak melibatkan senjata. Perang ini hanya melibatkan persaingan kuasa-kuasa besar dari segi ekonomi, politik dan teknologi. Faktor-faktor tercetusnya Perang Dingin. Yang pertama ialah perbezaan fahaman ideologi. Yang kedua ialah perbezaan sistem ekonomi dan seterusnya perubahan pucuk pimpinan. Perang ini tidak menggunakan senjata secara besar-besaran. Dalam perang ini, kuasa-kuasa besar bersaing antara satu sama lain untuk menunjukkan kehebatan masing-masing dalam pelbagai aspek. Selain itu, kuasa-kuasa besar tersebut juga berlumba-lumba untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Soviet Union yang berpegang pada ideologi komunis bertindak untuk menyebarkan komunis ke serata dunia, manakala Amerika Syarikat yang berpegang pada fahaman kapitalisme berusaha untuk mengawal penurunan komunis ini. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan bagaimana Perang Dingin ini boleh berlaku di Asia Tenggara. Baiklah, apakah itu negara-negara Asia Tenggara? Negara-negara Asia Tenggara merupakan negara-negara yang terletak di benua Asia. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir, fahaman komunis semakin menular ke serata dunia termasuklah ke Asia Tenggara. Pada ketika itu, negara-negara di Asia Tenggara tidak henti-henti menerima ancaman daripada komunis. Ancaman-ancaman ini berlaku disebabkan kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara enggan menerima ideologi tersebut. Amerika Syarikat yang bimbang sekiranya komunis akan tersebar ke Asia Tenggara menyebabkan Amerika Syarikat bertindak untuk melindungi Asia Tenggara daripada ancaman komunis. Amerika Syarikat telah memberi bantuan kepada negara-negara yang menerima ancaman komunis. Selain itu, Amerika Syarikat juga telah melakukan pelbagai cara untuk menghalang penyebaran komunis di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada tahun 1954, Amerika telah menubuhkan satu organisasi iaitu SIANTO untuk menangani masalah komunis di Asia Tenggara. Perbincangan mengenai SIANTO ini telah diadakan di Bangkok, Thailand.
Selain itu, ASEAN juga telah ditubuhkan pada tahun 1967 bagi membendung masalah komunis di Asia Tenggara. Negara-negara yang terlibat ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura dan Filipina. Pelibatan Amerika Syarikat di Asia Tenggara menyebabkan tercetusnya Perang Vietnam atau Perang Indochina II. Perang Vietnam atau Perang Cina ini dikatakan sebagai sebahagian daripada Perang Dingin. Hal ini kerana Amerika Syarikat iaitu blok kapitalis dan Soviet Union blok komunis terlibat dalam perang ini. Perang ini mempunyai hubungan dengan Perang Dingin yang berlaku antara Amerika Syarikat dan Soviet Union. Semasa perang ini berlaku, Vietnam Utara telah mendapat sokongan daripada Soviet Union untuk mengalahkan Vietnam Selatan. Manakala Vietnam Selatan telah mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat dan negara-negara kapitalis yang lain. Perang ini bermula selepas Persidangan Geneva pada tahun 1954 yang memisahkan Vietnam kepada dua iaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Punca utama perang ini berlaku adalah disebabkan keengganan Vietnam Selatan menyertai Vietnam Utara untuk membentuk sebuah negara komunis yang merdeka. Ho Chi Minh yang ingin Vietnam bersatu dan membentuk sebuah kerajaan berteraskan komunis. Walau bagaimanapun, Vietnam Selatan enggan menerima tawaran Ho Chi Minh. Hal ini menyebabkan Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh telah bertindak untuk menyerang Vietnam Selatan. Amerika Syarikat merasakan bahawa ini adalah peluang untuk menjatuhkan Soviet Union. Amerika Syarikat tidak mahu bersemuka dengan Soviet Union kerana takut akan terjadi perang besar-besaran. Oleh itu, Perang Vietnam ini telah memberi ruang kepada Amerika Syarikat untuk menyerang Soviet Union. Seterusnya, China juga merupakan salah satu negara yang telah memberi sokongan kepada Vietnam Utara. Seterusnya, bagi mengukuhkan kedudukan di Vietnam Selatan, Amerika Syarikat bukan sahaja telah menghantar bantuan ketenteraan kepada Vietnam Selatan, namun pada tahun 1955, Amerika Syarikat telah menghantar kumpulan MAAG ke Vietnam Selatan untuk memberi latihan ketenteraan kepada Vietnam Selatan. Seterusnya, pada tahun 1965, Amerika Syarikat telah meningkatkan bilangan ketenteraan di Vietnam Selatan untuk menentang Vietnam Utara. Pada tanggal 30 Januari 1968 berlaku satu pertempuran di Vietnam yang dinamakan Serangan Tet. Serangan ini merupakan salah satu serangan terbesar yang dilakukan oleh Vietnam Utara ke atas Vietnam Selatan. Semasa serangan Tet, ramai tentera Amerika Syarikat yang terkorban. Hal ini menyebabkan Amerika terpaksa bertindak untuk mengurangkan bilangan tentera mereka di Vietnam. Selain itu, Amerika juga akhirnya mengakui bahawa Vietnam Utara mempunyai kehebatan dalam peperangan. Akhirnya pada tahun 1973, Amerika Syarikat terpaksa berundur dan menyerah kalah ke atas Vietnam Utara. Seterusnya, perang ini tamat sepenuhnya pada tahun 1975 dan akhirnya Perjanjian Damai Paris telah dibentuk. Secara kesimpulannya, Perang Dingin ini bukan sahaja melibatkan kuasa-kuasa besar, namun Perang Dingin ini telah menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara juga terpaksa terlibat secara langsung dalam peperangan ini. Perang Vietnam misalnya merupakan salah satu atau sebahagian daripada Perang Dingin yang berlaku antara Amerika Syarikat dan Soviet Union ataupun kesatuan blok komunis dan blok kapitalis. Itu sahaja, sekian, terima kasih.